Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan continue kita punya kuliah pada bahagian 6B iaitu Brake Technology. Okey, kat sini kita akan tengok secara asas apakah konsep ataupun teknologi yang common ataupun biasa digunakan dalam kita punya automotive technology lah. Okey, dalam brake system. Okey, kita pergi slide yang pertama. Jadi kita tengok dulu definition apakah yang dimaksudkan dengan brake. Kalau tengok kat sini, a brake is a mechanical device that inhibit motion by absorbing energy from a moving system. It is slowing down, slowing or stopping moving vehicle wheel axle and or to prevent its motion, most often accomplished by means of friction. Jadi dekat sini konsep asas untuk braking ni adalah untuk memperlahankan kenderaan ataupun memberhentikan lah, ataupun kedua-duanya lah biasanya. Okey, sebab tu kita tengok untuk contoh untuk kenderaan biasanya kita akan memperlahankan dulu kenderaan, okey. Kemudian barulah dia akan diberhentikan. Sebab perlahan tak semestinya untuk berhenti. Okey, kadang-kadang perlahan adalah untuk mengelakkan sesuatu benda lah, sesuatu objek yang berada di permukaan jalan lah. Contohnya misal kata kita nak brake dalam keadaan emergency kan, kereta depan brake, kita drive, kita pun duduk belakang kereta yang brake tu, kita akan berhenti lah, akan memperlahankan jugalah, sebab nak mengelakkan pelanggaran berlaku. Tapi kita tak stop, kita tak berhenti. Jadi sebab itulah definition dia adalah untuk memperlahankan ataupun memberhentikan kenderaan. Biasanya kalau berhenti akan slow lah. Okey, itu dia punya definition dia. Okey, yang kedua, most brake commonly use friction between two surfaces pressed together to convert the kinetic energy of the moving object into heat. Through other methods of energy conversion may be employed. Okey, kita punya brake ni kebiasaannya dia akan pakai konsep friction lah, yang mana ada bahagian yang akan ikut putaran tayar, okay, yang mana dia akan dipress ataupun ditekan oleh satu lagi friction material, yang mana dia akan haus lah, by time dia akan haus. Okay, dia akan pegang contoh brake disc lah, contoh brake disc, dia akan pegang pada brake disc, dia akan pegang pada brake disc, yang mana brake disc ni ikut pusingan tayar. Okey, dia akan memperlahankan dengan keadaan pressing tadi. Okey, jadi bila pressing, okey, dia akan menghasilkan tenaga lah, sebab tenaga tadi kinetic energy daripada kenderaan tadi dalam pergerakan ke hadapan tadi, dia ada kinetic energy kan. Jadi kinetic energy kenderaan tu akan dipindahkan kepada brake disc ataupun brake pad, yang mana kinetic energy tadi akan ditukarkan dalam bentuk tenaga yang lain, itu tenaga haba lah. Okey. Sebab walau macam mana keadaan sekalipun, dia perlu tukarkan tenaga daripada moving object, kinetic energy moving, kepada tenaga yang lain. Salah satunya yang pertama tadi adalah haba. Okey, dekat kita punya brake pad ataupun brake disc. Okey. Lepas tu ada kaedah yang terkini, biasanya untuk kenderaan, kebanyakannya untuk EV lah, ataupun EV ataupun hybrid, yang mana dia tukarkan ataupun dia gunakan tenaga yang brake tadi kepada motor. Jadi motor ni dia boleh menghantar tenaga ataupun generate tenaga sebagai generator. Okey, jadi daripada dibazirkan sebagai tenaga, okey, jadi dia akan gunakan motor untuk bantu brake, dan seterusnya motor tadi akan bertindak sebagai generator untuk cas bateri lah. Jadi itu adalah salah satu cara yang lain untuk meneruskan conservation of energy. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Kebiasaan kita ada dua yang saya beri contoh, iaitu disc brake dengan disc brake dengan drum brake lah. Yang ini memang very common lah. Biasanya disc brake pada bahagian depan, manakala drum brake ada pada bahagian belakang kenderaan kebiasaannya. Okey.
Jadi kedua-dua jenis brake ni sebenarnya kita akan kita dah lalu lah pun pada kita punya kelas praktikal, kelas amali. Jadi mungkin dekat sini awak akan refresh lah, dan mungkin akan tengok lebih detail lagi apa yang saya akan jelaskan dengan apa yang ada dalam disc brake ni. Dan nanti akan datang masa kelas vehicle dynamic pun awak akan tengok in detail juga, lebih detail dari segi equation dan sebagainya, macam mana brake ni berfungsi. Tapi untuk yang ni kita akan tengok lebih kepada komponen lah. Okay, disc brake is type of brake that use caliper to squeeze pairs of pads against disc or rotor to create friction. Jadi kita punya pusingan macam saya cakap tadi, ada satu bahagian iaitu pada bahagian disc, dia akan ikut pada pusingan tayar. Okey, kalau tayar ni katalah speed dia 50 km per hour, macam tu lah speed yang ada pada kita punya display ataupun rotor lah. Okey, dan ada satu lagi bahagian yang tak berpusing ikut kelajuan kenderaan, iaitu pada bahagian kita punya caliper ataupun piston ataupun ni lah, kita punya bahagian caliper ni lah. Okey, yang ni dia berpusing, dia tak berpusing. Jadi bila dalam keadaan berpusing, sudah pasti macam saya cakap tadi, dia akan ada tenaga yang terhasil oleh sesebuah bodi kenderaan. Okey, jadi tenaga tersebut perlulah ditukarkan kepada tenaga yang lain, iaitu tenaga haba lah kalau ikutkan kita punya disc brake ni. Okey, jadi kita boleh kita boleh tengok kat sini, yang ni adalah pada bahagian piston. Ni piston dia, piston dia ni, dia punya friction material dia warna merah ni. Okey, kemudian brake fluid akan mengalir bila dia tekan. Sini katalah kita ada pedal, katalah pedal ni ditekan. Okey, dia akan mengalirkan kita punya brake fluid, dia akan penuh dekat sini, dia akan tekan gunakan hidrolik, dia gunakan prinsipal Pascal. Okey, dia akan tekan dekat sini dan piston ni akan bergerak untuk menekan kita punya brake pad, kita punya disc. Okey, kat sini ada pad, sini ada piston. Ni piston lah yang akan bergerak. Pad ni boleh tukar lah, yang warna merah ni boleh tukar kalau haus. Okey, dia akan ditekan oleh piston dan seterusnya akan menekan kita punya disc plate. Okey, dan tekanan itu akan menghasilkan haba tadi ya. Jadi sebab itulah kalau kita perasan dekat bahagian kita punya disc plate ni, okey, dia ada yang jenis contoh ada jenis yang slotted. Okey, ada jenis yang lubang. Semua ni adalah untuk meningkatkan efisiensi supaya haba tu tak tersimpan dalam kita punya disc plate tu ataupun kita punya rotor lah. Okey, kalau haba tu tersimpan ataupun tenaga haba yang dihasilkan terlampau tinggi, dia boleh menyebabkan kita punya disc plate ni ataupun kita punya disc ni bengkok lah. Boleh jadi macam tu. Okay, dia bergantung kepada jenis atau material yang digunakan lah dan keadaan yang digunakan. Okay, mengikut kesesuaian. Kalau kita keadaan biasanya dia dalam keadaan flat yang biasa lah. Okay, cumanya bahagian tengah-tengah di antara dua ni dia ada dia punya ruang dia. Ni adalah untuk pengaliran haba. Okay, jadi itu adalah basic item yang ada dalam kita punya disc brake. Okay, yang ni contoh dia punya OK principle. Macam saya tekankan tadi, sama lah. Dekat sini ada kita punya piston kita, lepas tu dia punya brake pad. Okey, bila hidrolik masuk, dia akan menekan kita punya pad dan seterusnya akan tekan kita punya disc rotor. Okey, caliper ni adalah holder untuk kita punya piston dan brake pad. Okey, biasanya dia punya assembly point tu antara piston kita punya brake pad ni dengan kita punya brake disc ni sangat kecil, ruang sangat kecil. Okey, jadi misal kata kita punya brake pad sudah makin haus, dia akan ada dia akan ada besi lah kat sini, dia akan besi kat sini, so dia akan bagi signal lah yang mana kita perlu tukar kita punya brake pad. Jadi dia akan langgar, dan bila langgar tu dia akan bunyi masa braking tu, dia akan bunyi squeak, dia akan bunyi macam bingit macam tu. Jadi itu maksudnya kita punya disc brake, kita punya brake pad
kita punya brake pad akan dah mula untuk haus lah, dah boleh standby untuk tukar. Jangan sampai dia makan banyak, sebab apa, nanti akan menyebabkan cala pada kita punya rotor ataupun kita punya disc rotor ni lah. Okey, jadi kena alert. Jadi kita tak ada, dia ada setengah kereta yang lebih modern. Dia ada dia punya sensor lah, yang mana dia akan bagi tahu bila masa yang sesuai untuk kita tukar kita punya brake pad. Tapi untuk yang keadaan yang biasa, kita akan gunakan konsep yang besi tadi, yang mana dia akan buat keluarkan bunyi bila dah sampai tahap untuk kita tukar. Itu adalah disc brake. Yang kedua, brake yang diletakkan pada bahagian belakang, iaitu drum brake lah. Drum brake ni kalau kita tengok dekat sini, dan best digunakan untuk parking brake lah sekali jalan. Okey, yang mana dia ada bahagian yang luar ni, dia punya housing ni. Okey, dia punya gap dia. Lepas tu dia punya friction material dia, ataupun brake shoe lah. Brake shoe dia warna coklat ni. Okey, jadi macam mana dia berfungsi? Okey, bila kita pijak brake, ni semua dah tengoklah, ada master cylinder. Okey, dia akan hantar kepada dia punya hydraulic line, okey, ataupun saluran minyak dia ni. Okey, lepas tu dia akan hantar kepada wheel cylinder. Okey, wheel cylinder ni function dia akan terima brake oil untuk masuk dalam ni. Okey, kemudian dia akan terbuka ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan untuk tolak kita punya brake lining ni, brake shoes ni sentuh kepada dia punya housing ni. Okey, dia akan sentuh dan dia akan cengkam. Waktu kita tengok arrow warna merah ni kan, arrow warna merah ni maksudnya dia akan cuba kembang untuk sentuh kepada dia punya housing. Okey, seterusnya dia akan menghasilkan friction dan haba lah untuk memperlahankan kenderaan. Ni dia punya keluar dia. Okey, lepas kita brake, minyak ni akan patah balik dan seterusnya wheel cylinder ni akan masuk balik dekat dia punya housing. Okey, sama, lebih kurang sama konsep yang kita punya drum brake tadi, cumanya brake shoes ni dia kalau kita compare untuk efisiensi untuk braking, dia kurang sedikit kalau kita comparekan dengan drum brake. Sebab tu kalau kita tengok untuk high speed braking, kebiasaan dia gunakan brake disc. Sebab brake disc ni kita boleh play around dengan dia punya piston. Ada piston yang jenis 2, ada jenis 3, maksudnya kiri kanan lah, ada jenis 2 dengan 3 dan sebagainya lah. Jadi kesesuaian tenaga yang digunakan untuk memberhentikan kenderaan, untuk memperlahankan kenderaan, bagi kenderaan yang mempunyai tenaga kinetik yang besar, yang tinggi, adalah lebih sesuai digunakan untuk menggunakan brake yang jenis disc lah, ataupun brake disc, jika dibandingkan dengan drum brake. Drum brake ni biasanya digunakan dalam keadaan statik ataupun tadilah untuk parking brake. Dia lebih sesuai untuk high speed ataupun high kinetic energy. Untuk drum brake amatlah tak sesuai. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan kita punya brake lining dengan dia punya housing tu boleh jam. Okay, dia akan melekat dekat dinding tu dan seterusnya akan menyebabkan kurang efisien lah. Okay, dia akan terus menyebabkan satu hal yang lain lah, kemalangan dan sebagainya. Dan satu lagi, kenapa kita gunakan disc brake? Sebab kita nak pakai kita punya ABS. ABS ni dia perlu dia perlu buka dan tutup dalam keadaan yang pantas. Jadi untuk respon brake disc, dia adalah dia very responsif lah untuk tutup dan buka. Untuk release dengan press kita punya disc rotor. Jadi kita punya brake oil ni, kita punya master cylinder ni dapat kontrol kita punya piston ataupun brake pad tu dengan lebih baik lah. Dia dapat cengkam dan lepas dengan lebih pantas. Jadi itu antara kelebihan kenapa kita gunakan brake disc untuk high speed punya performance ataupun high kinetic energy punya vehicle lah. Jadi dalam keadaan yang laju, dia lebih sesuai untuk brake efficiency. Okay, dari segi construction sama juga macam yang saya cakap tadi. Kalau tengok, kita akan tengok secara sekali imbas lah. Okay, item yang dia ada. Okay, yang ni dia punya piston ni. Kalau kita tengok sini ada piston dia, kat sini ada spring. Spring ni akan returnkan dia punya piston.
Lepas tu dia ada adjustable assembly yang ni automatic lah. Bila kita dah semakin dia semakin haus dia punya lining ni, dia akan automatic adjust supaya dia tak makin jauh. Dia akan dekatkan balik. Okey, ni dia punya adjustable dia punya adjuster. Okey, lepas tu ni guiding ni, spring ni adalah untuk connect lah, untuk connect di antara drag shoe dengan kita punya apa tu, kita punya pump ni lah, panggil pump lah. Okey. Lepas tu kalau kita nak tengok, misal kata kita punya pump ni misal kata rosak, dia boleh kesan ada minyak. Minyak keluar pada sini, dia akan meleleh lah kat luar ni. Tu maksudnya kita punya dah perlu ditukar, sebab bila kita break tu dah tak efisien lah. Maksudnya dia ada kebocoran pada dia punya seal. Sebab kita break, kita punya hydraulic oil akan masuk, sebab ni dia tendang keluar. Maksudnya daripada, katalah ni kita punya piston, ini punya housing dia, contoh jadi katalah sini minyak ni sepatutnya 100% menekan kita punya sepatutnya minyak ni menekan 100%, tapi bila terdapat kebocoran pada dinding ni, dia keluar. Jadi daripada 100, dia punya efisiensi mungkin akan kurang. Dia akan kurang kepada katalah 80%. Jadi 20% lagi pada leaking lah. Jadi mungkin pada keadaan macam ni tak terasa sangat lah, tapi by time nanti kita akan lebih terasa bila brake tu, ataupun bila parking brake, boleh tolak pakai tangan je walaupun dah tarik parking brake. Okey, ataupun kita tarik kita punya tu terlampau tinggi dan sebagainya lah. Dia ada bahagian-bahagian dia lah. Okey. Tapi tu adalah yang saya nak masukkan adalah dia punya construction dia. Okey, seterusnya kita ada vehicle dynamic control in modern vehicle. Yang ni adalah 6 contoh brake punya function yang digunakan untuk membantu dari segi vehicle dynamic. Sebab braking bukannya setakat mementingkan ataupun memperlahankan. Itu adalah basic asas ataupun konsep asas kenapa kita pakai braking. Okey, tapi dalam masa yang sama, braking ni juga akan membantu untuk menstabilkan kenderaan dalam bentuk dinamik. Maksudnya bila kenderaan bergerak, katalah kenderaan buat pusing, katalah jalan tak rata, katalah naik bukit. Jadi semua benda ni akan dibantu distabilkan oleh kita punya vehicle dynamic control, dibantu oleh brake. Jadi kat sini ada 6 contoh yang mana kita akan tengok satu-satu, iaitu ABS, EBD atau anti-lock braking system, EBD electronic brake distribution, brake assist, hill hold assist, EAC electronic stability control, dan TCS traction control system. Okey, kita tengok yang pertama iaitu anti-lock braking system ataupun ABS, yang mana yang ni saya rasa semua pelajar dah tahulah. Okey, kalau kita tengok ABS ni sebenarnya dia pada asasnya untuk membolehkan driver mengelak sesebuah objek semasa dalam keadaan kecemasan. Okey, misal kata kalau kita tengok gambar kat sini, with ABS dan without ABS. Kalau without ABS, bila kenderaan dia berhenti secara emergency ataupun mengejut, bila dia start brake, ada kemungkinan besar tayar tadi dia akan lose grip, dia akan lose traction daripada kontak di antara pembukaan jalan dan pembukaan tayar. Jadi dia akan terus skidding. Okey, maksudnya misal kata kita brake basikal contoh kan tak ada ABS kan. Jadi bila kita brake, kita tekan kuat-kuat. Okey, bila kita tekan kuat-kuat, dia akan menyebabkan tayar kita akan skidding. Maksudnya dia akan terseret lah, dan seretan tadi akan menyebabkan kita akan lose control. Contoh misal kata ini tayar kita. Okay, saya lukis ini tayar kita, misal kata daripada top view. Bila kita start brake dan kita cuba elak, ini kita punya moving direction. Okey, bila kita start belok, kita pusing steering, tayar akan membelok lah. Yang sepatutnya membelok, dia akan terus skid dalam keadaan forward, dia akan skidding. Maksudnya ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, maksudnya ni dalam keadaan yang lurus, tapi kita nak elak, kita cuba belok,
dia tak boleh belok sebab dia dah skidding, dia akan terus lurus. So macam mana ABS berfungsi? ABS berfungsi adalah dengan tekan, lepas, tekan dan lepas. Dengan keadaan macam ni, dia akan membolehkan tayar tu terus kekal dalam keadaan grip di antara permukaan jalan dengan kita punya permukaan jalan dan tayar lah. Okay, so misal kata kita ambil contoh yang sama, dalam keadaan yang lurus, dia forward. Okay, jadi bila dia membelok, bila dalam keadaan membelok tanpa skidding, okay, dia akan membolehkan daya yang forward tadi, bila dapat grip, boleh membelok. Jadi dia akan tukar daripada direction yang pertama kepada direction kedua. Saya nak bagi contoh pun, awak boleh bayangkan, misal kata awak pakai misal kata awak bawa basikal yang sama, awak pakai brake kecemasan, awak tekan, awak akan skid. Okey, cuba awak pakai basikal yang sama, brake dan lepas. Dia akan menyebabkan masa awak lepas tu, tayar tu cuba sentuh permukaan yang lain yang mana frictionnya berbeza dan permukaan tayar yang berbeza. Sebab misal kata kita brake, okay, misal kata ni tayar awak, dan misal kata ni jalan raya, ni tayar awak. Bila kita brake, okay, kita brake dalam permukaan yang sama. Ni permukaan tayar, dia skidding. Ni permukaan jalan, dia samalah permukaan jalan ni. Jadi tayar dah skidding tadi, dia akan terus skidding sebab friction tu sama. Saya boleh cakap samalah, jalan ni kekal. Okay, tayar ni dia terus meluncur lah. Tapi bila tayar tadi, permukaan dia diubah, katalah dibenarkan, dia grip, skid, dia lepas, dia dapat permukaan yang baru. Okay, permukaan yang baru tu akan menghasilkan friction yang berbeza. Friction yang berbeza tu yang menyebabkan membolehkan kita membelok. Okay, sebab itulah dia ABS ni konsep dia lepas dan grip, lepas dan grip. Okay, sebab apa? Sebab tadilah kita nak mengelakkan objek yang berada di tengah jalan. Okay, objek, kereta, apa-apalah yang menyebabkan kita nak belok secara emergency lah, atau secara kecemasan lah. Okay, dan sememangnya dia berfungsi dengan baik lah. Even sekarang ni pun motosikal dah berguna pakai konsep ABS. Sebab apa? Motosikal pun antara kenderaan yang paling banyak kemalangan yang menyebabkan kematian lah. Okay, jadi dengan adanya ABS, membolehkan motosikal tu dipandu dan seterusnya mengelakkan dapat mengelak objek yang berada di tengah jalan dalam keadaan kecemasan. Okay, itu adalah ABS. Yang kedua, yang common, agak quite common sekarang, iaitu Electronic Brake Distribution, EBD. EBD ni kita tengok nama pun, brake distribution, yang mana dia akan cuba membahagikan ataupun distribute brake mengikut kelajuan, mengikut beban. Ada tulis kat sini tak? Mengikut kelajuan, mengikut beban, mengikut keadaan jalan. Ni tulisnya, keadaan jalan, kelajuan, beban. Okey, jadi perkara-perkara ni semua akan diambil kira oleh ECU atau komputer lah yang ada dalam kita punya kereta. Satu contohlah, kita tengok gambar ni, katalah satu passenger, dia akan menggunakan brake yang sama, depan dengan belakang. Okey, bila dan kebiasaannya bahagian depan ni dia akan memberikan kesan yang lebih, braking yang lebih kuat kalau dibandingkan dengan belakang. Sebab apa? Sebab depan ni dia ada enjin, dia ada driver, belakang kosong. Okey, tapi bila mana ada passenger belah belakang, dia dapat detect load yang berbeza, dia akan memberikan kesan ataupun tenaga brake yang tak sama daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi passenger belakang tak ada. Bila ada passenger belakang, dia akan tekan lebih sikit sebab dia nak mengelakkan tayar belakang tu skidding. Okey, macam tu juga dalam keadaan yang penuh. Okey, dia akan cuba membezakan braking force. Permukaan jalan pun sama juga. Okey, kalau misal kata tayar sebelah kiri masuk lopak air contoh, okey, dia nak brake,
Jadi braking tu mungkin dia akan dikurangkan mungkin dalam keadaan yang basah, jadi slipping akan meningkat. Okey, dia akan detect low torque high speed. Jadi bila low torque high speed maksudnya skidding lah. Okey, jadi mungkin dia akan reduce brake yang sebelah kiri belakang contoh, manakala sebelah kanan belakang dia akan tingkatkan dia punya braking sebab dia grip ke atas jalan. Sebab apa? Sebab dia detect torque yang normal dengan speed yang reduce macam tu. Tapi yang sebelah ni dia nak reduce speed tapi torque tak cukup contohlah. Jadi perbezaan tadi dia akan diambil kira oleh dia punya controller ataupun ECU untuk membantu meningkatkan kecekapan brake. Tadilah kita brake, satu brake sama semua 4 watt tayar, tak. Dia akan brake, dia akan bezakan setiap tayar ikut surface, load dan juga kelajuan yang berbeza tadi. Okey, itu adalah EBD. Seterusnya brake assist. Brake assist ni sama juga, kita tengok nama-nama, ada nama pun kita boleh agak lah functionnya. Okey, kalau kita tengok kat sini dia sebenarnya dia boleh kesan, dia boleh detect perubahan yang mendadak bila kita brake. Misal kata kita brake dalam keadaan biasa, kita brake maksudnya kadar ataupun rate katalah dalam keadaan daripada 60 degree kepada 0 degree, katalah ni reference kita 0 degree. Okey, lepas tu ni adalah 60 degree contoh, 60 degree. Jadi bila kita tekan kita punya brake tu untuk pergi ke kosong, kadarnya adalah contoh 3 saat. Kita tekan secara perlahan. Jadi dia tak akan ada keluarlah brake assist. Tapi bila kita tekan mengejut, mungkin mengejut ataupun force yang kita kenakan tu tak cukup. Tapi kadarnya berkurang daripada 3 second nak bergerak kepada kosong tadi, daripada 60 nak bergerak kepada kosong tadi, dia jadi katalah awak tekan tu kadarnya jadi 1 saat. Okey, tapi 1 saat tu sebenarnya tak cukup sebab dia nak brake secara lebih cepat lagi. Nak lebih cepat lagi tak boleh, tapi dengan itu datangnya brake assist. Jadi dia detect daripada 3 saat kepada 1 saat dengan kadar yang lebih cepat. Okey, dia akan tingkatkan, dia akan double ataupun triple bergantung kepada kereta. Okey, dia akan double ataupun triple tenaga yang kita gunakan tadi. Instead of katalah 50 Newton, dia akan tingkatkan kepada 1 Newton. Sebab apa? Sebab dia detect kita punya tekan tadi daripada 60 kepada 1 degree kepada 0 degree tadi dalam keadaan yang cepat. Maksudnya biasa macam tekan perlahan je, jadi kita tekan cepat tu brake assist akan masuk macam tu. Okey, dan dalam masa yang sama juga dia akan dibantu oleh ABS lah. Aku tengok situ dia tulis ABS. Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan skidding lah. Sebab kalau skidding sama juga dia akan berlanggar lah. Jadi dia akan saling bergantung antara brake assist dengan ABS. Okey, yang ketiga, yang keempat, iaitu kita punya hill hold assist ataupun HHA lah, ataupun hill assist pun ada juga. Depend lah, lain kereta, lain jenama, lain lah dia punya nama dia. Okey, tapi konsep yang sama, yang mana kalau kita tengok gambar nombor 1 ni, lampu start warna merah dalam keadaan berbukit, lampu warna merah. Jadi kita punya driver ni adalah brake lah, simbol brake. Okey, dia start brake. Okey, jadi braking torque akan meningkat sebab dia nak mengelakkan kenderaan jatuh ke bawah. Okey, lepas tu lampu dah kuning maksudnya standby untuk berjalan lah. Bagi contohnya lah, kita terus hijau kan, tapi ni contoh bagi kuning, standby dah nak berjalan. Jadi kaki yang dipindah yang daripada brake tadi, sebab standby nak bergerak, dia akan dipindahkan daripada brake kepada throttle. Ni throttle lah, minyak. Jadi dia bila dipindahkan tu sudah pasti dia akan lepaskan brake. Jadi bila lepaskan brake, sebenarnya untuk hill assist dia akan hold bergantung kepada kereta 1 ke 2 second ataupun 1 ke 3 second, bergantung. Okey, supaya bila dipindahkan kereta tak mengelusur ke bawah sebab kita dah angkat brake. Kalau kereta yang biasa kita angkat brake, kita akan mengelusur sikit ke belakang sebelum bergerak ke depan balik lepas kita tekan minyak. Tapi hill assist dia akan hold kita punya brake system dalam keadaan ataupun dalam masa yang tertentu sebelum kita tekan kita punya throttle. Okey,
Lepas kita tekan, dia akan start menurun. Habis masa yang ni dia akan start menurun balik. Okey, dan driving torque akan meningkat lah. Ni kita punya brake. Ni brake dia akan lepaskan. Kita punya driving torque akan dinaikkan balik sebab kita dah tekan kita punya throttle. Dan seterusnya akan bergeraklah lepas lampu warna hijau. Lampu warna hijau dia akan bergerak ke depan terus. Jadi itulah konsep hill assist yang mana memang sangat jelas. Bila dalam keadaan berbukit, sebelum bergerak ke hadapan, brake dilepaskan. Bila brake dilepaskan, dia akan mengelakkan daripada kenderaan berlunsur. Dia akan hold brake tadi dalam keadaan 1 ke 2 second, 2 saat. Okey, kemudian dia akan pindahkan lagi kepada throttle, dan bila tekan throttle, brake assist tadi akan dilepaskan secara perlahan sebelum throttle naik juga secara perlahan. Okey, jadi itu adalah hill hold assist ataupun HHA. Okey, seterusnya kita tengok pula bahagian electronic stability control ataupun ESC. Okey, kalau kita tengok sini tak nampak ini adalah understeer, ini adalah oversteer. Okey, understeer maksudnya kita kurang steer. Bila kurang steer, dia akan mendadak macam seolah-olah tak belok lah, dia akan terlajak lah. Orang cakap terlajak. Kalau oversteer maksudnya awak terlebih pulas awak steering. Oversteer, jadi awak terlebih pulas steering, dia akan terkeluar daripada track sebelah kiri. Kalau ni sebelah kanan. Tapi definisi ni bukannya sebab awak terpulas steering terlebih ataupun awak terkurang pusing steer, tapi dia punya definisi tu understeer, oversteer. Mungkin disebabkan awak tekan minyak terlebih, kemudian awak pusing steering tak cukup, ataupun sebaliknya. Dia punya condition braking. Okey, biasanya kena brake ataupun awak punya throttle. 3 lah, brake, throttle, awak punya steer lah. 3 condition ni akan menyebabkan awak jadi oversteer ataupun understeer. Okey, itu kereta yang biasa. Tapi kalau kereta yang dilengkapkan dengan ESC ni, biasanya dia akan bantu untuk mengelakkan tayar skidding. Okey, tayar skidding supaya tadi keadaan oversteer ataupun understeer tak berlaku lah. Okey, sebab bila kita membelok, kita punya tayar di sebelah kiri dan sebelah kanan boleh jadi dan akan sentiasa tak sama dia punya putaran. Jadi bila putaran tak sama, kita start brake, akan ada tayar ataupun bahagian yang akan start skidding. Okey, bila tayar tu start skidding, dia akan jadi lose control dan dia dah tak boleh dikawal oleh konsep vehicle dynamic tadi. Dia dah lose control. Tapi dengan adanya ESC yang dibantu oleh braking punya working principle, okey, tayar yang dilepaskan, tayar yang tak ada grip tadi akan dibantu oleh ABS punya konsep untuk lepas dan grip supaya permukaan jalan akan sentiasa bersentuhan untuk mendapatkan friction supaya kekal di atas dia punya track. Okey, jadi dia akan ada kawalan yang tertentu lah. Okey, kawalan tertentu tu maksudnya kalau misalnya kata dalam keadaan jalan yang ada ais, ada jalan keadaan yang mungkin friction pada jalan yang kurang, mungkin cornernya terlampau tajam angle-nya. Jadi semua benda ni akan menjadi input. Maksudnya input tu dari segi kontak tayar dengan kontak tayar yang dia pakai pada tayar tu akan ada torque sensor lah untuk dikesan okey tayar ni skidding, tayar ni ada grip. Jadi dia akan bantu untuk distribute dia punya force tadi, dia punya torque, dia punya torque tadi supaya tayar tu kekal dalam keadaan yang terkawal. Jadi itu adalah function untuk function ESC. Sebab simple kata, kalau main drift, maksudnya kalau kita start drifting, ESC ni kalau kita on, dia dah tak function, dia tak bagus lah untuk orang yang main main drift. Sebab ESC ni
tak akan membenarkan drift berlaku. Okey, itu function untuk ESC. Tapi untuk driving yang biasa, orang nak lah. Maksudnya driver biasa nak ESC ni sebab dia nak mengelakkan daripada kereta tu hilang kawalan lah. Itu adalah ESC. Dan akhir sekali adalah TCS ataupun traction control. Traction control ni biasanya dalam keadaan yang memecut, dalam keadaan yang tegak kebiasaannya. Okey, yang mana sama juga dia akan pakai konsep pada bahagian kita punya brake juga. Okey, nama pun traction control. Okey, traction yang mana dia nak dapatkan grip di antara permukaan jalan dengan permukaan tayar. Okey, bila dapatkan grip, okey, contoh misalnya kata kita memecut. Okey, high performance vehicle kita memecut. Bila memecut, ada kemungkinan besar kayuhan pada tayar dia akan skid. Maksudnya dia akan berpusing. Jadi kita nampak motor ataupun tayar motor, tayar kereta lah, dia akan berasap sebelum dia pecut. Okey, sebab torque tu dia dah loose, dia dah habis. Torque tu tak boleh nak transfer secara penuh kepada permukaan jalan. Dia hilang. Sebab apa? Sebab terlampau laju, torque tu terlampau tinggi. Jadi dia loose dia punya torque dan tak dapat dia punya grip, dan sebab tu dia berpusing dalam high RPM. Okey, jadi nak mengelakkan perkara tu berlaku, jadi akan ada detect pada bahagian tayar tu, dekat bahagian differential ke, bahagian sensor pada tayar ke, dia akan detect torque tu. Maksudnya awak tekan penuh throttle tapi tak dapat grip pada permukaan jalan. Maksudnya torque tu hilang. Maksudnya torque tu reduce ke, torque tu kosong ke, bergantung lah. Jadi bila tak ada torque, dia detect tayar tu slip. Jadi mungkin dia akan memperlahankan dulu. Walaupun kita tekan dalam keadaan memecut, dia akan automatic send signal kepada kita punya tayar supaya tak terlampau laju, seterusnya dapat cengkam. Maksudnya kalau kita dalam keadaan perlahan, sudah pastinya kita dapat cengkam kan kita punya permukaan jalan kan. Jadi kita tekan penuh-penuh, sepatutnya boleh pecut dengan laju, tapi dia tak akan benarkan. Dia akan perlahankan kita punya tayar. Jadi tayar tu akan dapat grip. Seterusnya dia akan build up dia punya torque dan akan capai ikut kepada throttle yang dah ditekan oleh driver. Okey, jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan torque yang terhasil pada pecutan yang pertama. Kebiasaannya itu adalah traction control. Pecutan pertama tu maksudnya misalnya kata awak braking, awak slow down, awak nak accelerate balik, tu pun sama, traction control akan bantu juga. Macam kata dalam keadaan selekoh, bila kita selekoh atau membelok, bila kita belok tu sudah pastinya belok tu dah kita akan perlahankan. Jadi kita nak pecut terus. Pecut kalau dalam keadaan biasa dia akan skid, tapi dengan ada traction control dia akan terus grip dan terus pecut hadapan tanpa skidding. Okey, itu adalah function untuk traction control. Okey, so kita dah tengok 6 contoh vehicle dynamic control yang digunakan dengan bantuan braking system. Okey, so sekarang ni kita tengok pula apakah teknologi semasa yang masih dalam development dan akan datang mungkin akan digunakan secara mass production lah. Okey, yang pertama kita tengok dulu brake by wire. Brake by wire ni memang saya boleh cakap dah lama lah sebenarnya konsep ni cuba diguna pakai oleh manufacturer. Cumanya bila melibatkan safety, jadi dia sukar untuk mendapat approval dari segi safety lah, safety punya concern lah. Okay. Sebab apa? Sebab bila misalnya kata lah wire ni putus sikit je, okey, susah nak kesat, jadi dia akan menyebabkan kemalangan yang sememangnya akan menyebabkan safety punya concern lah. Dia seolah-olah macam misalnya kata kita main game. Dia sama macam steering lah, macam kita main game, kita tak rasa pun yang kita brake, kita hanya rasa kita sampai cakap kosong je. Macam kita pijak tu dia akan bagi signal tu akan dihantar dalam bentuk electrical signal kepada wire dan akan hantar kepada actuator, seterusnya kepada brake system. Okey. Konsep dia sama, dia akan brake centralized, akan hantar kepada tempat tayar, tapi bezanya dia tak ada hydraulic punya pipe. Okey. Jadi dari segi maintenance minyak, okey, dari segi
cost piping dia lebih murah lah, tapi bila ada actuator mungkin akan ada mahal sikit. Cuma dari segi maintenance dia sangat-sangatlah rendah. Okay, cumanya concern dari segi safety tu dia agak concern lah, dia agak very concern lah. Memang sebab yalah, kalau misalnya kata melibatkan nyawa, memang no compromise dari segi safety lah. Okay, itu adalah yang pertama. Kalau akan datang, kalau misalnya kata awak ada idea untuk beli katalah double protection, contoh misalnya kata wire tu 2 ke sensor 2 dan sebagainya, ada yang boleh backup plan untuk bantu break wire ni dari segi safety, mungkin boleh naikkan balik konsep break by wire ni. Okey, seterusnya kita tengok pula teknologi yang kedua, iaitu aerodynamic brake. Yang ni memang dah apply dalam untuk mass production, tapi untuk high performance vehicle memang harga dia juta lah kenderaan ni. Kalau kita tengok sini Bugatti lah. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, dia akan ada biasanya spoiler, dia akan bantulah, dia akan dibantu oleh spoiler, yang mana spoiler ni ada actuator. Maksudnya bukan 100% ataupun bukan sepanjang masa dibuka, sebab spoiler digunakan untuk menstabilkan kenderaan lah. Maksudnya untuk mengelakkan dia sebenarnya akan menyebabkan oversteer dan understeer juga, sebab kalau dalam high speed, okey, dia akan meningkatkan downforce pada kenderaan kalau dengan adanya spoiler. Okey, jadi untuk konsep Bugatti ni, spoiler itu digunakan dalam keadaan speed tertentu untuk dapatkan downforce tadi, dan dalam masa yang sama juga ada actuator yang akan mengangkat spoiler tu supaya tegak. Kalau tengok gambar yang kat bawah ni, yang saya ada bentukkan dalam GIF ni. Okey, kita boleh tengok kat sini, actuator yang belakang ni dia akan, ni ada dua, kita tengok ni akan keluarkan actuator. Okey, yang ni dia akan mengangkat actuator, macam tu lah, ataupun salah satu lah, satu keluar satu angkat. Okay, jadi yang angkat tu dia akan jadikan gambar yang GIF kat bawah ni lah. Okay, so kita bayangkan misalkan kita naik kereta, okay, kita keluarkan tangan kita, jadi kita akan dapat rasa angin tu, dia punya force dia. Walaupun tangan kita kecil, tapi memang sangat terasa tangan. Walaupun kita bawa 60, 50 pun kita akan sangat rasa angin punya tenaga. Maksudnya dia akan hentam pada kita punya tangan. Macam tu juga dalam keadaan spoiler ataupun aerodynamic brake ni. Lagilah dalam keadaan laju, contoh macam Bugatti ni mungkin dalam keadaan 150-200 speed dia. Jadi bila dia angkat di spoiler tu, sudah pasti ni dia akan membantu untuk memperlahankan kenderaan. Okey. Jadi tenaga tu bukannya 100% datang daripada brake yang biasa, dia akan dibantu oleh juga bentuk kenderaan tu sendiri. Okey. Kalau tengok gambar yang pertama ni, yang ni adalah Mercedes lah. Tengok kat sini. Kita tengok dia punya bentuk angin tu dalam keadaan yang elok je turun. Bila dia naikkan spoiler, jadi dia akan angkat angin tu, dia akan build up pressure pada bahagian belakang, dan seterusnya akan memberhentikan, membantu memperlahankan kenderaan, bukan berhentikan, memperlahankan kenderaan. Okey, yang kedua, konsep yang kedua iaitu aerodynamic brake. Ini untuk kebiasaannya untuk high performance, sebab kelajuan yang tinggi, jadi memang boleh dibantu oleh aerodynamic. Dan yang terakhir sekali iaitu konsep biasanya EV lah, EV ataupun hybrid lah. Okey, sebab dia ada motor. Kereta biasa pun boleh, tapi kena tambah motor lah. Okey, yang mana pusingan tayar tu tadi, dia bukan dibazirkan dengan keadaan brake yang biasa. Okey, dia akan dibantu dengan diaktifkan dia punya motor tu tadi supaya berfungsi sebagai generator. Mungkin dibantu oleh brake juga, sebab motor dia nak generate tu mungkin lambat untuk menghasilkan dia punya tenaga. Okey, dia mungkin nanti kalau kita misalnya kata kita 100% pakai motor, nanti kereta kita mungkin akan terlajak lah sebab tak ada konsep ABS dan sebagainya. Dia akan mungkin ada brake, tapi bukannya 100% bergantung kepada brake. Dia akan ada motor juga yang dibantu, macam kita punya konsep aerodynamic tadi. Okey, dia akan dibantu assist by motor, yang mana motor ni dia akan disambungkan mungkin secara terus ataupun secara biasanya secara terus tu maksudnya macam pusingan tu tadi akan dibantu dengan tayar tadi, dia akan sambungkan. Okey, jadi motor ni dia ada magnet.
Okey, magnet dia ada stator, dia ada rotor. Jadi bila dia berpusing, okey, bila tengah terpusing dia akan potong medan magnet, seterusnya dia akan menghasilkan tenaga dan akan dihantar kepada bateri. Jadi untuk memotong medan magnet tu, tenaga daripada tayar tu tadi dia akan pusingkan, dia macam dinamo lah, dinamo ataupun dinamo. Dia akan pusingkan dengan beban magnet tu tadi, dia akan potong dan akan dihantar kepada bateri untuk cas bateri. Yang tu adalah konsep dipanggil regenerative braking lah. Okey, kalau untuk F1 tu dia ada juga regenerative braking, yang mana dia akan brake tu, tenaga tu akan disimpan pada flywheel tu akan dihantar balik kepada tayar semasa memecut. Itu pun ada juga. Okey, yang tu konsep yang ketiga lah, iaitu regenerative braking. Jadi tenaga brake tu tak dibazirkan dalam bentuk tenaga, dia guna pakai balik. Dia guna pakai balik untuk kenderaan tu sendiri semula. Okey. Okey. Itu saja sampai di sini kita punya lecture untuk bahagian 6A, iaitu brake technology. Kalau ada soalan yang bermain di fikiran awak semua, saya kata nak tahu in detail, mungkin nak tahu sikit pasal akademik, boleh contact saya, nanti kita boleh bincangkan untuk kelas akan datang lah. Maksudnya at least awak dapat idea apa yang akan datang ni, kita nak belajar ni lah. Okay? Bukan setakat kelas yang ni lah, sebab dia adalah continuation untuk yang akan datang. Kalau contoh misalnya kata awak ada masalah dengan awak punya brake system pun boleh kita bincangkan, tengok sebenarnya boleh diselesaikan ataupun boleh diselesaikan dengan awak sendiri, ataupun perlu dihantar kepada bengkel dan sebagainya. Okay, at least awak tahu rosak tu sebab apa, sebab awak adalah otomotif punya student kan, jadi kita perlu tahulah apa yang kita buat. Okay, jadi bila awak tahu, awak faham, dan tak sia-sialah ilmu tu dikongsikan kepada awak lah. Okay, baik. Kita tangguhkan dulu kita punya kuliah ni dulu. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.